Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wazira min ahli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nas'alullaha at-taufiq wal hidayah ila siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita sama-sama berada di dalam rumah Allah yang mulia ini. Dan insya-Allah pada malam ni lagi perbincangan yang pada kuliah bulan sudah, walaupun kuliah mengejut, tapi kita bincang satu tajuk daripada matan Jauharatut Tauhid berkenaan dengan soal di dalam kubur, iaitu kata musannif ataupun sahibul matan, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Su'aluna summa azabul qabri na'imuhu wajib kal ba'si hasyri, iaitu pertanyaan oleh malaikat mukar dan nakir kepada kita di dalam kubur, kemudian tentang azab kubur dan nikmat kubur adalah wajib kita beriman seperti mana wajib kita beriman kepada hari kebangkitan di padang mahsyar. Kata musannif rahimahullahu ta'ala tentang soal kubur ataupun azab di dalam kubur, dan juga tentang nikmat yang orang dapat di dalam kubur. Semua tu wajib kita beriman. Kuliah lepas saya dah sebut dah bahawa sebelum datang Munkar dan Nakir, di dalam kitab At-Tazkirah ada sebut bahawa akan datang kepada kita malaikat yang dinamakan sebagai malaikat ruman. Malaikat ruman ni kerja dia apa? Iaitu menyoal ataupun menanyakan kepada kita tentang perihalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai lulus ujian kita dengan malaikat ruman, maka dibawa kepada kita datang pula kepada kita malaikat mukar dan nakir. Tak? Malaikat ruman ni adalah penanda aras. Tak? Kalau kamu lepas tentang siapa Rasulullah, maka kamu akan lepaslah siapa dia Tuhan yang kamu sembah. Tapi kalau kata kamu tak lepas tentang siapa Nabi, maka belum tentu dan silap-silap memang tak lepas siapa dia Tuhan yang kamu sembah, yang kita sembah. Sebab persoalan mengenal Allah bukan persoalan hanya sekadar orang panggil beriman dengan lidah semata-mata, tapi adalah dalam bentuk keyakinan hati, dalam bentuk i'tiqad, di dalam hati kita, lafaz dengan lidah kita, dan amalan daripada perbuatan kita. Maka kalau hanya sekadar mengucap dua kalimah syahadah tetapi tidak tasdik di dalam hati, itu dah jadi macam orang munafik. Kalau hanya sekadar mengucap dua kalimah syahadah, tasdik di dalam hati tetapi tidak beramal dengan anggota, itu dah jadi orang fasik. Beriman tapi fasik, sebab dia tak beramal dengan amalan yang membuktikan dia tu Islam.
dia tu seorang mukmin. Itu sebab kita sebut semua amalan dalam bentuk orang panggil fardu ain itu semua saling berkaitan. Kalau kita khabar, sebagai contoh, kita kata seorang tu mengucap dua kalimah syahadah, dia belajar tauhid, kenal Allah, maka pada masa yang sama dia juga kena mendirikan hak-hak Allah. Apa dia? Semayang, puasa, zakat, haji, tak? Dan segala yang Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, dia kena dirikan. Dan pada masa yang sama, dia kena juga latih diri dia dengan amalan hati, supaya ibadat dia tu tak jadi sia-sia. Tak adalah ibadat dia tu jadi perkara yang lara, benda yang tak memberi untung, tak memberi faedah. Semayang tapi riak, zakat tapi riak, nyombong, nak ujub, pergi haji riak, kan? Puasa pun riak. Jadi orang yang menjaga amal hati dia, maka dia akan buang perasaan-perasaan itu. Dan semua ni kena berserota. Tak, kena berserota. Tak maunya hanya sekadar kita cakap gini, ada orang duk cakap, kalau kita tak kenal Allah, semayang pun tak guna. Kenal Allah tu dengan jalan apa? Dengan jalan mengaji, dengan jalan belajar, dengan jalan kamu mengaji, kenal Allah dengan cara sebenar-benar kenal. Tak? Sebab bila kita sebut la ilaha illallah, itu adalah menyempurnakan semua hak-hak rukun iman. Tak? Semua hak-haknya. Kalau kita pecah dalam rukun iman tu, la ilaha illallah tu ada beberapa perkara rukun iman duduk bawah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah itu pula ada beberapa rukun iman duduk di bawah Muhammad Rasulullah. Tetapi bila mana kita sebut secara umumnya la ilaha illallah tu, itu menyempurnakan hak rukun-rukun iman. Muhammadur Rasulullah itu menyempurnakan hak-hak yang terkait dengan fiqh, yang terkait dengan ibadah, munakahat, muamalat, jinayat, semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu terkait di situ. Jadi nak cakap, semua benda ni penting. Jangan duk terpengaruh dengan hanya orang cakap, kalau kita tak belajar, tak kenal Allah, maka tak payah semayang. Hari ini macam-macam. Tak? Macam-macam. Pandangan-pandangan, fahaman-fahaman, tak? Yang dibawa, dia bukannya nak bawa orang dekat pada Allah, tapi dia bawa benda tu dekat dengan nafsu, apa yang dia nak. Tak kenal Allah, tak payahlah semayang. Tak? Awwaluddin ma'rifatullah. Dia guna hujah tu. Tak? Walahnya kalam itu pun dikhilafkan oleh para ulama. Ada kata hadis, ada kata kalam hukama, ataupun kata-kata ulama. Awwaluddin ma'rifatullah. Man arafa rabbahu faqad ara nafsahu. Itu kata-kata Imam Suyuti. Man ara nafsahu faqad ara rabbahu, kan? Siapa-siapa kenal diri dia, maka dia akan kenal Allah. Itu kata-kata Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagai ulama sebut. Benda ni bukannya boleh datang dengan sendiri, semuanya dengan mengaji, semua dengan belajar. Jadi tak boleh tinggal lah. Tak, ni tak nak ngaji, bab semayang tak payahlah semayang, aku tak kenal Allah lagi. Mari kat geng-geng hak muda-muda pun semua dengar ayat macam ni, seronok lah. Ayat mudah lah. Kita jumpa dia, jomlah ke masjid semayang. Kuma tak kenal Allah lagi, tak payahlah semayang. Lembut je bunyi. Tak, hujah tak kenal Allah, lepas tu tak payahlah awak semayang. Tak. Mari pula puak-puak tasawuf ni, kami dah zikir dah sampai cukup maqam lah. Kami zikir sehari 100,000. Ustaz berapa sehari? Cakap apa? Pula ustaz pula ditanya ni. Ustaz kalau tak sampai tahap maqam berapa kami, ustaz jangan tegur kami, jangan ajar kami. Kami ni dah sampai maqam dah. Adalah orang yang dah sampai ke tahap maqam sekian, adalah semayang tu tak wajib pada dia. Puas dia baca kitab hikam, dia hurai kepala otak dia, jenuh, rata habis semua orang. Tak? Sebab apa? Sebab dia faham guna
kepala otak. Baru ni saya ada dengar satu rakaman kuliah. Dia kata apa? Kita ni mengaji tauhid tapi kita syirik. Lagi seronok. Tak, kita ngaji tauhid tapi kita syirik. Sebab kita tak ada penghayatan dengan tauhid. Kacau. Tak? Dia kata kalau kita kata Allah Ta'ala tu berkuasa, Allah Ta'ala tu berkuasa, tapi kita merasakan kita juga ada kuasa. Jenuh apa itu? Tak. Adakah kita merasakan kita berkuasa itu kita menafikan kuasa Allah? Tak. Tak. Kita jadi AJK masjid. Yalah kita berkuasa atas masjid ni, tapi kita menafikan Allah berkuasa atas kita tak? Tak. Kita hanya menjalankan tugas dengan kuasa yang ada, kuasa yang terhad. Kita pun sedar dengan bidang kuasa yang terhad. Maknanya apa? Kita pun tahu kita ni tak mampu, ada hadnya. Boleh faham itu kan? Jangan duk kata bila kita kata kita pun rasa kita ada kuasa maka kita pun syirik. Jenuh. Ni ada fahaman-fahaman penin-penin bawa masuk dalam masyarakat. Ada orang dengar penin. Dah penin, tak payahlah mengaji, senang. Lagi seronok. Dia ada satu geng, dia memang dia tunggu tak payah ngaji je. Tak? Baik, sambung balik. Jadi kita kena yakin bahawa semua itu akan disoal. Dan setiap manusia juga akan disoal. Sama ada orang mukmin, orang kafir, orang munafik, semuanya disoal. Termasuklah bangsa jin juga akan disoal bila mati. Tak? Bangsa jin, walaupun kita kata jin ni umur dia panjang, dia juga akan disoal. Tak? Jin ni juga akan disoal. Walaupun kita kata jin panjang umur dia, Ustaz, ya, dia mati dia akan disoal. Di mana kubur dia apa semua tu tak penting. Jangan duk tanya kubur jin kat mana, Ustaz. Ni pun satu hal juga. Nanya benda ni tak payah tanya. Tak. Kubur jin kat mana? Kalau ada nak buat apa? Nak tengok lah, tengok apa mana katanya. Tak payah benda yang tak ada berkait kita susah sibuk kan. Kadang-kadang itu dia fikir orang sampai balik. Ya tak? Kat mana gamuk kubur jin kalau jin mati? Jin juga akan mati. Ya tak? Cuma umur dia tu panjang. Itu sebab tak pelik kan. Tak pelik. Ada orang cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, ya tak? Jin orang pernah kami pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo tu boleh cerita habis, Ustaz, A to Z tentang keturunan saya. Bukan setakat saya, dia siap sebut nama moyang monyet saya atas. Handai Tok Bomo tu, Ustaz. Tak je mengkala handai. Mesti ada yang ngabuk. Siapa? Khadam dia. Khadam dia siapa? Jin. Kan susah. Tak. Kita pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo jumpa Tok Bomo ni. Saya datang nak berubat anak. Sekian. Kita mengadu lah, ngadu hair. Ngadu hair kat Tok Bomo. Tok Bomo kata, rumah haji ni dekat kampung bahagia ya? Katanya. Kita pun dengar kampung bahagia. Benar ni. Ngangguk dah. Betul. Depan rumah haji tu, ada pokok belam. Sungguh? Tak. Sebelah rumah tu, rumah Abu ya? Dia kerja kat Ipoh. Lagi kata, ya? Kan? Kita pun kata sudah betul Tok Bomo ni. Barang yang hilang tu barang kemas arwah moyang punya dulu. Betul. Kita tak ada cerita, dia cerita habis dah. Lah hujung kita kata apa? Handai Tok Bomo ni. Lah hujung dia tipu. Sebenarnya yang ambil ni kau orang lain. Orang dalam rumah ni. Sudah. Dalam rumah kita tu, kita, suami, anak, nantu, cucu. Kita pula dengan cucu tak berapa nak bagus. Siap. Tak, dengan menantu tak apa nak bagus. Ada je tak kena, silap letak perin nak bergaduh. Tak. Silap gantung kuali, perang. Dia hamput menantu tu. Pasal kes gantung kuali silap, patut terbalik, menantu gantung terbuka, terbungih. Gaduh. Tak. Punca itu je, contoh. Tak, gaduh. Tok Bomo jin tu dia beritahu juga dia ni dengan menantu ni gaduh dah. Nak bagi boleh datang selalu, belagalah. Mula mak datang, batu keram, menantu pula datang. Nak minta Tok Bomo tengok betul ke saya ngambil. Tok Bomo masuk sajalah duit. Pengeras sekarang bukan RM2 suku.
RM2 suku, garam dengan jarum. Tak mengkala dah sekarang, henti kan. Pengeras mau di 3-400. Dok bomo pun pakai Honda Accord. Tak, kan apa dulu kan. Tapi kita percaya. No, yang kabur jin. Tak, yang kabur jin. Kan? Ayah saya punya teori lagi sedap. Kalau yang ngabur tu orang yang mensuggestkan, tak, lagi jangan percaya. Ngapa? Kadang-kadang dia dah kabur siap dah hai kita. Kita ngadu kat dia. Ni haji sekian. Mereka pergi jumpa Tok Bomo dekat sana-sana sekian. Dia handai, dia boleh tengok. Tak? Sampai Tok Bomo tu sendiri dah kabur siap-siap dah. Kadang-kadang orang yang kita ni kabur pula. Itu tak pakai jin. Itu pakai orang yang ngabur tu dah. Kita ngadu kat dia, kawan ni ngadu kat Tok Bomo tu dulu kan. Tok Bomo nampak kemas lah. Apa cerita apa? Nasib Doremi ya. Kan? Nak mastura ya. Tu. Ya, mastura kan Nora. Mastura lain, mastura di parlimen. Tak. Nora nak Nora ya katanya. Komeng puas. Itu boleh dah dengar siap-siap dah kan. Tapi untunglah jadi Tok Bomo apa tu untung. Sampai Tok Bomo bergabar, saya pun tak pernah untung apa ni. Tak? Baik. Kemudian nak ceritanya semua tu akan disuai. Kita akan disuai, orang beriman akan disuai, orang kafir akan disuai, orang munafik juga akan disuai. Begitulah juga bangsa jin juga akan disuai oleh munkar dan nakir di dalam kubur dengan bahasa yang difahami oleh mereka di dalam dunia dahulu, walau apa pun bentuk kematian mereka. Orang yang duduk dalam kubur ni, soalan bahasa Arab ke Ustaz? Bahasa yang dia faham. Jangan ingat malaikat ni tak pergi sekolah. Malaikat ni jangan duduk kita kata malaikat tahu bahasa Arab je kot. Tak. Dia juga akan tanya dalam bahasa Melayu. Tak. Itu sebabnya talqin kita tak ada talqin Arab, talqin Melayu. Talqin Arab ni buat backup. Apabila ditanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu? Maka jawablah dengan lidah yang fasih dan jelas, Allah Tuhanku. Tok Imam semangat duk cerita atas kubur baca talqin tu. Tak? Tapi yang nak jawab sebenarnya bukan lidah kita. Yang nak jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, bukan lidah. Itu yang nak jawab tu adalah amalan kita. Itu penting tu. Tak? Apa hidup ni dengan Tuhan. Cakap bahasa Melayu, ditanya dalam bahasa Melayu. Kalau orang mati tu orang putih, cakap seorang putih, malaikat tahu belaka. Tak? Allah Ta'ala jadikan dia boleh tahu. Dia boleh tanya soalan dalam bahasa yang kita faham. Tak? Dan juga boleh jadi, kalau kata, saya tak pernah jumpa lagi khilaf, tapi kalau kata Ustaz, kalau bahasa Arab juga, kita boleh jawab bahasa Arab tak? Boleh. Apa susahnya? Yang mengatur, yang mengurus, yang menyusun Allah. Kalau kata kita dalam kubur, atas dunia ni Quran tak kerti baca, dalam kubur boleh cakap Arab, boleh. Tak? Apa masalah? Allah Ta'ala berkendak. Dia boleh berkendak jadi apa saja yang dia hendak. Kan? Orang sebut bahasa Arab bahasa syurga. Kita ni kerti cakap bahasa Arab, ana anta kerti ya? Tu pun terbalik. Tak? Anta apa ni? Ana apa habak? Anta habak baik. Tak jenuh. Kan? Orang patut anta apa habak? Ana apa baik? Ni tak. Ana apa habak? Entah apa baik. Jenuh. Kan? Itu pun jangan, tak sanggup bercakap, nak jumpa orang cakap Arab. Kan? Tapi pun tak apalah, janji dia ada kesungguhan, ada kemahuan kan. Cuma kita betul lah, janganlah kita gelak ke dia pula. Orang Melayu ni tu je satu perangai. Orang silap je dia gelak lah. Ngekek-ngekek gelak. Kalau dia tak gelak depan pun dia tahan sampai kawan tu balik, dia ngekek-ngekek dia gelak. Itu orang Melayu lah. Kalau orang Arab tak, kita silap cakap dia tolong betul. Silap cakap dia tolong betul. Itu orang Arabnya perangai lah. Walaupun demon tu bangsanya rengkuh. Arab ni bangsanya rengkuh, kasar. Kita lembut, tapi bak ngena ke orang, beri ke kita. Arab pun dikenanya. Tak? Baik. Kemudian bahasa yang dia faham. Malaikat akan tanya dalam bahasa dia faham. Dan tak kisahlah dalam bentuk apa pun dia mati, semua tu akan ditanya oleh Allah. Sama ada dia tu mati dimakan binatang, kita duk tanya orang mati baham di buaya, baham di rimau. Kan? Ni
di Terengganu ni duk heboh ni 20 ekor dah lembu baham di rimau kan mati. Duk pasang jerat rimau tu pasang kat sini, rimau tu pergi tempat lain. Gamuk rimau tu pergi sekolah kita tak tahulah. Tak. Tapi makan di rimau contoh, makan di buaya sal. Tak. Jumpa ustaz tak jumpa apa dah, jumpa kain baju lah. Tak jumpa sisa. Telan habis di buaya dah. Contoh. Ataupun dibom sehingga hancur. Lebur. Berancir ustaz, tak ada pun bersisa. Nak kutip pun tak boleh. Tak. Tinggal tulang ajibul zanak lah. Tulang sulbi lah. Hak tu je lah buat tanam. Macam mana ustaz? Adakah dia disoal? Ya, dia akan disoal. Seorang lelaki disebut dalam sebuah hadis. Bila mana dia nak mati, dia pesan pada anak dia. Dia kata pada anak dia, wahai anakku, kalau abah mati besok ni, kalau apak mati besok ni, kamu bakar mayat aku. Bakar sampai rentung, sampai jadi abu. Lepas tu kamu teborkan abu mayat aku ni dia udara. Biar berterabang. Jangan kamu pergi tuang kat mana-mana, jangan ditalam, kamu teborkan. Pergi taburkan habis. Dia taburkan. Bila ditabur, kemudian bila dia mati, anak dia buat apa itu? Tiba di barzah, Allah Ta'ala tanya, ngapa kamu buat apa itu? Dia kata, kerana aku takut akan azab. Aku takut akan soal kubur. Tapi hakikatnya dia tak tahu bahawa dia mati tu yang akan bersoal jawab adalah roh, bukannya tubuh badan dia. Tak? Yang bersoal jawab tu adalah roh, bukan tubuh badan. Itu sebabnya kita selalu duk perbahas juga. Tak? Orang mati. Kita dah cerita dah dulu pun kan, walaupun tak habis cerita tu pun, kitab tu cerita bab mati tu kan, kita sebut dah dulu. Ustaz, kalau orang tu mati dekat Kuala Lumpur, mati dekat Kedah, mati kat Perlis, mati kat Johor, mati kat Sabah, mati kat Sarawak, tak boleh tak bawa balik? Itu selalulah kan. Seelok-eloknya tak, walaupun ulama sebut yang tak boleh kita pindah jenazah ni adalah orang yang duduk mati di Mekah, Madinah. Tak. Bahasa mudah tempat lain kalau kata mati, tanam je lah di mana tempat dia mati. Tapi boleh juga bawa balik ke Sungai Siput, tak ada masalah. Kecuali Mekah dengan Madinah. Tak. Mekah, Madinah kalau mati tanam je lah di sana. Tapi kalau mati dekat Johor, tapi nak bawa balik ke Sungai Siput, boleh tak? Boleh. Tapi yang afdalnya ke bumi lah kat Johor tu. Tak. Kadang-kadang orang kita ni dia lorat juga. Dok, mak dia sini, ayahnya sini, abangnya sini, kakaknya sini. Abang pasal nak ke bumi di Johor, dia pun sinilah. Tak. Kat mana? Batu Satu Batu Satu bumi kat Batu Satu tu, tak kira lah katanya. Atau kalau ke bumi kat Batu Satu pun, mak di situ, ayah situ pun, bukannya boleh berlabun. Ada boleh berlabun, ngetuk sebelah. Bah, sihat ke? Awak baru datang, tak ada mengkalanya. Kalau ada sekalipun dalam riwayat hadis sebut, jumpa bila malam Jumaat. Tak, roh-roh orang beriman ni dia akan berserota pada malam Jumaat. Itu ada dalam kitab Tazkirah yang disebut oleh Imam Qurtubi. Roh orang beriman dia akan berhimpun malam Jumaat. Waktu tu dia berlabun sama-sama dia. Tiap-tiap kali malam Jumaat. Itu sebabnya orang Melayu ni malam Jumaat ni dia buat special. Macam Yasin, tahlil, tak? Bukan saja-saja buat. Kita duk kata bid'ah. Yalah daripada demo langsung tak mengaji. Tuan-tuan tak perlu duk pekan. Tak? Kita tuan-tuan duk pekan kan, mengaji tiap-tiap malam. Tak? Contoh. Ni kalau ke belah-belah kampung, apa nak ngaji, pakat duk tepi berenda ngisap rokok. Lagi nak macam mana lagi bagus? Kurang-kurang malam Jumaat tu lah ada dia duduk dalam masjid kejap baca Yasin. Tak. Jadilah hak tu lah kalau suruh baca Baqarah gerang, bakat ngimbau balik. Bagilah Yasin. Pun ada lah fadilat-fadilat walaupun hadis dhaif dan sebagainya. Bacalah, bagi kurang-kurang dia mana ada amal. Tak. Lepas tu buatlah tahlil, susun doa apa semua baca. Niat tu hadiah pada si mati. Sebab ada dalil cerita boleh sampai pahala doa kita, Quran kita pada orang
mati. Tak? Ada orang tak nak pegang, terpulang. Dia kata tak sampai, udahlah. Ni tak? Esok ke akhirat esok, tengoklah sampai ke tidak. Kita ni senang lagi tak tengok, tak percaya. Ni kan? Esok kalau sampai esok dah. Kalau tahulah dulu. Baru tahu pula. Nyesel tak kabur kat anak-anak katanya. Anak-anak pula dia pesan, kalau aku mati tak payah Fatihah ke tahlil ke doa ke apa. Kalau pesan tak payah buat kenuri, tak apa juga. Ni tak tahlil doa ke apa pun tak payah katanya. Aku cukup dah amal. Handai. Ni kan? Adanya haru ya. Baik. Jadi orang ni akan ditanya dalam kubur besok. Tak? Wa imma mati hancur lebur pun dia akan ditanya. Kan? Jadi soalah kita ngesah ya. Dia ke bumi kat Johor, ke bumi lah di Johor. Tak payahlah kalut-kalut nak bawa balik. Tak? Ni kadang-kadang udahlah bawa balik. Ingat nak terus ke bumi, buka dulu. Udah siap-siap kapan buka balik. Ngapa? Nak tengok yang kali terakhir. Tak? Udah tengok kali terakhir dah kat rumah tu, kat masjid membuka juga kejap. Bawa dalam kubur pun, ya Allah, dah nak ke bumi dah. Ada siapa-siapa nak tengok lagi? Pulau. Tanam je lah. Nak tengok-tengok apa waktu duduk dunia tu, puas dah tengok. Ni kan? Nak tengok lah ustaz. Lah. Elok kamboi koma pun bergelak lah. Kan? Tak ada mengkalanya lah tu. Tak. Kalau lupa dah pun doa mesti tak apa mesti tak. Ni tak? Elok-elok tambah. Kita tak. Lepas-lepas kita ke bumi orang mati tu. Kita imam, kita orang masjid ni beria lah duduk teleku baca tahlil, tengok talqin. Tengok waris. Apa tu buat? Kadang-kadang. Hak jenis bagus. Hak jenis huha dah siap dah ya. Dia pun pergi bawa pokok. Keluar kotak, debu tak berasa. Nah. Apa tidak? Nah. Tadi bukan kemain nak tengok kali terakhir. Orang baca doa mereka merasap. Apa tidak? Kan? Orang perempuan pun satu hair juga. Lama mengajar tak ada orang perempuan. Kali hari ni ada kena lah. Tak. Kan? Kadang-kadang minta maaf tu makcik kalau kata lelaki meninggal, tak payah pergi kubur. Sebab kuat kuasa dah hukum edah tu. Hukum edah tu bukan kuat kuasa bila dah nyiram air atas kubur. Kuat kuasa hukum edah tu berkuat kuasa meninggal tu kuat kuasa lah. Tak. Kalau kata dia kata bawa mayat ke masjid Sungai Siput nak mandi kat masjid semua, duduk je lah di rumah, udahlah. Tak payahlah ngikut ke masjid. Ya Allah ustaz, kerana dia melabun kata makcik tak sayang laki. Sayang tu kat hati ke boleh demo. Tak. Koma rupaya je labun sayang laki, pergi ngikut sampai ke kubur. Elok je habis dah kamu kahwin dulu. Jawab macam tu je kat dia. Tak. Senang kalau orang cakap ni kan. So ada dengar labun orang. Hukum kata kalau laki mati, start lah dah. Ni kena ubah. Tak payah lagi nak ikut ke kubur ke apa, tak duduk di rumah. Start lah. Tak. Maka berkuat kuasalah hukum edah atas kita. Ini bukan khilaf, memang betul. Tak. Tapi ramai orang duk buat. Ngikut juga ke kubur. Kenapa? Ya Allah ustaz, banyak kenangan manis. Tak. Sweet memory lane, hantar lah. Tak ada. Habis. Tutup buku dah. Duduk di rumah baca Quran. Kalau betul sayang, jangan ngikut. Tu baru betul sayang. Kalau ngikut tu kan sayang. Tu maknanya memang tak sayang. Memanglah kita kata dia dah mati habis lah amalan, betul. Tapi gamak ke kita? Kita buat dosa kerana suatu benda yang tak patut kita buat. Tak. Kedua mau buat apa Ustaz? Kita bacalah Fatihah, baca Quran. Tak. Kita buat sendiri niat untuk arwah laki kita bersemua. Allah Ustaz, makcik dah buat dah dulu arwah pakcik kamu dah meninggal dah. Baru malam ni Ustaz khabar. Tobatlah. Bukannya susah. Dulu kita tak tahu, malam ni dah tahu. Tak. Jangan duk ngikut rentak labun orang. Dia masalah kita ni gemar ngikut rentak labun orang. Ya. Ustaz tu semua tak boleh katanya. Kita dengar kawan kita cakap tak nak dengar ustaz. Lepas tu bila dah susah, dah sesak, ustaz
macam mana nak buat ni, pandai pula mencari ustaz, suruh pergi tanya kawan tu balik baru tahu. Tak? Kalau marah tidak, nasihat. Tak? Kadang-kadang betul, betul tak? Balik pesan juga pakcik, kat ni kalau orang rumah tak ada malam ni, balik pesan, aku mati esok kalau kamu sayang, kamu tak ikut kubur. Kalau kamu mati pun aku ikutlah ke kubur. Jadi kita mana ada edah. Ni lelaki bersama tak keluar rumah. Kenapa pakcik tak ke kubur? Tak apalah katanya. Ustaz kabur tak boleh pergi katanya. Tak. Kala katanya kan. Labun dia je rupa macam dalam edahnya. Awak sayang bini katanya. Elok je bini tanam hari-hari pergi kubur. Kenapa? Anak kabur lagi tanah tak hitam, tak tumbuh rumput, jangan harui hapok kahwin lain. Pandai pula tu. Tu hari-hari pergi kubur. Bawa ayuh nyiram hari-hari. Orang tengok sayang Cik Fuad ni kat orang rumah katanya tak. Tapi dah 40 hari tak tumbuh-tumbuh rumputnya ustaz katanya tak. Dia pun orang jaga kubur khabar udah lah Cik Fuad. Kamu datang pagi nyiram, anak kamu datang petang gembur, mana nak tumbuh katanya tak. Tak merasa lah nikah kan. Punya jenuh lah duk ni ni tak. Baik, lawak lah kan. Tak maaf cepat lawak lah. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, tak, rasakan olehmu, tak, zuqu azabal hariq, rasakan olehmu seksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Tak, malaikat maut ni tuan-tuan, dia datang pada orang kafir ni, tak, dicabut dengan tak ada rasa ihsan, tak ada rasa belah kasih, tak ada. Tak, dia cabut dengan orang panggil dia cabut